menurut kata Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin semalam, di mana beliau berkata peralihan fasa itu dijangka berlaku selepas 80% populasi dewasa negara ini lengkap menerima 2 dos suntikan. Jadi untuk berbincang mengenai perkara ini bersama saya di talian ialah Profesor Madar Dr. Yahya Ma'arif, merupakan pakar virologi Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada petang ini. Peralihan fasa daripada pandemik ke endemik, di mana kita perlu fokuskan dahulu? Adakah kepada pengenalan SOP itu ataupun pemahaman rakyat mengenai terma itu sahaja? Bagaimana kita mahu melihat dan ada persediaan mental yang minda yang betul mengenai fasa ini? Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Zul. Jadi untuk itu saya akan mulakan dengan 2 contoh. Dua contoh. Yang pertamanya berkenaan dengan Spanish flu, iaitu pandemik influenza tahun 1918 yang mengambil masa yang agak lama dan akhirnya ianya berjaya memasuki fasa endemik dan seterusnya sehingga kini kita masih lagi ada ketika-ketika di dalam masa-masa tertentu ada endemik influenza ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah berkenaan dengan measles. Kalau kita lihat measles ini ataupun penyakit campak ini juga kita lihat yang mana ianya bermula dengan pandemik dan seterusnya ia pergi kepada peringkat endemik. Dan sehingga ke hari ini kita masih lagi berhadapan dengan endemik measles ini, cumanya dengan jumlah yang sangat kecil. Saya bagi contoh di Malaysia sahaja. Endemik measles ini pada tahun 2020 berjumlah 478 kes. Pada tahun 2019, 1077 kes. Ini merujuk kepada endemik measles itu. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah proses yang berlaku ini juga akan berlaku kepada apa yang kita hadapi sekarang ini dengan COVID-19. Ianya adalah satu proses yang melibatkan proses peralihan daripada pandemik kepada endemik apabila masyarakat di dalam masyarakat itu telah wujudnya apa yang dipanggil sebagai perlindungan imun. Jadi ini adalah satu perkara yang proses yang biasa yang telah pun kita lalui ataupun yang pernah kita alami mengikut sejarahnya dengan influenza, dengan pandemik influenza dan juga pandemik measles. Jadi perkara yang sama juga akan berlaku dengan COVID ini, yang mana kita akan bergerak daripada pandemik kepada endemik. Kita perlulah melihat ini dengan satu pandangan yang optimistik, iaitu apabila sudah mencukupi mereka yang dapat yang mendapat perlindungan ini daripada sama ada daripada proses vaksinasi ataupun daripada proses natural infection ataupun dipanggil sebagai vaksinasi natural semula jadi, maka ini akan memberikan kita secara keseluruhannya perlindungan imun yang akan melihat kepada penurunan daripada segi transmisi virus itu sendiri dan kita juga akan dapat melihat kepada penurunan kes-kes yang melibatkan hospitalization ataupun yang memerlukan perawatan di hospital dan juga kematian. Walaupun pada masa yang sama juga kita melihat bahawa virus masih lagi berada di dalam masyarakat. So saya rasa di sini kita perlu faham bahawa ianya adalah sesuatu perkara yang sudah pasti akan berlaku dan kita kena bersedia menghadapinya dengan mengambil iktibar daripada sejarah yang telah ditunjukkan di dalam kita menghadapi pandemik influenza dan juga pandemik measles. Seperti yang saya tekan tadi, virus measles masih lagi berada bersama kita. Tapi doktor, pandangan umum mungkin akan mengatakan, tapi doktor, kalau saya mencelah di situ, pandangan umum akan mengatakan bahawa kes harian kita lebih 20,000 kerana kita sudah hampir 2 tahun diajak ataupun ada rutin untuk mengetahui bahawa serius atau tidak serius penularan wabak COVID-19 itu berdasarkan kepada catatan kes baharu harian pertama. Dan kita sudah terbiasa dengan norma baru dan SOP seperti memakai pelitup muka dan juga penjarakan sosial dan sebagainya. Justru apabila kita masuk fasa endemik ini,
Apa bentuk SOP yang perlu ada? Bagaimana kita adaptasi yang kita perlu lakukan? Adakah ini bermaksud kita tidak perlu, kerana ada juga perdebatan di negara-negara tertentu, khususnya di Barat, perlu atau tidak memakai pelitup muka? Bagaimana untuk had satu kawasan untuk penjarakan sosial dan sebagainya? Justru bagaimana kita nak memahami SOP yang bagaimana yang perlu diperkemas dan penting untuk tidak keliru? Ya, jadi berbalik kepada apa yang kita katakan tadi, ini berkenaan dengan bagaimana kita menghadapi situasi semasa ini. Ya, ianya melibatkan sesuatu perkara yang telah pun lama kita hadapi dan ada yang apa yang kita panggilkan sekarang ini sebagai fatigue, pandemic fatigue. Bilakah perkara ini akan berakhir? Bilakah perkara ini akan? Itu yang biasanya yang kita dengar. Tetapi dalam kita menghadapinya situasi yang sebegini, SOP yang sedia ada mesti dikekalkan kerana kita masih lagi berhadapan dengan satu virus yang masih lagi baru, yang masih lagi kita perlu mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi untuk itu kita perlu berhadapan dengan segala kemungkinan yang ada berdasarkan kepada kajian-kajian yang dijalankan, maka kita akan mendapat lebih banyak maklumat dan as we go along, dan kita akan lebih bersedia ataupun lebih mempunyai pengetahuan bagaimana cara kita nak menangani situasi ini dengan lebih baik. Tapi dalam pada masa yang sama, dalam kita bergerak daripada pandemik kepada endemik, maka SOP sedia ada perlulah dikekalkan kerana kita tahu bahawa mereka-mereka yang telah pun divaksin masih lagi boleh menjangkiti, tetapi dengan keadaan yang lebih ringan atau tidak perlu kepada hospitalization ataupun yang melibatkan kematian. Jadi di sini kita perlu melihat kepada satu SOP yang menyeluruh yang mana dapat difahami dengan mudah. Sebagai contoh, kita perlu faham bahawa sekarang ini faktor ekonomi merupakan satu faktor yang perlu juga diberi pertimbangan sebabnya kita telah berada lama di dalam pandemik ini, yang mana faktor ekonomi ini memang telah memberikan satu kesan yang sangat besar kepada kehidupan masyarakat. Jadi di situ kita kena mewujudkan satu SOP yang membenarkan aktiviti ekonomi ini dilaksanakan dengan membantu penggalakan ataupun dengan membantu kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan semula. Sebagai contoh apa yang kita adakan sekarang ini, iaitu kita memberi sedikit keistimewaan kepada mereka-mereka yang telah pun vaksin untuk makan di kedai. Itu sebagai contoh yang paling mudah. Jadi among SOP yang lain yang akan dikemukakan kemudian, ianya seharusnya membantu kita dalam kita menjalani kehidupan harian dan juga dalam kita memastikan bahawa ekonomi dapat dilaksanakan dan membantu semula perkembangan ataupun kegiatan ekonomi. Contoh lain seperti yang kita boleh lihat adalah daripada segi persekolahan. Kita melihat kepada bagaimana telah terlalu lama pelajar-pelajar tidak pergi ke sekolah. Maka ianya memberikan kesan daripada segi pembangunan pelajar itu sendiri. Jadi SOP yang ada apabila kita telah pergi kepada endemik ini adalah memastikan bahawa pelaksanaan PNP di sekolah, bukannya lagi di rumah, dapat dilaksanakan dengan memastikan bahawa penularan itu dapat disekat walaupun kegiatan ekonomi diteruskan, walaupun pelajar-pelajar telah pun pergi ataupun telah memulakan persekolahan bersemuka apabila tiba waktunya nanti. Doktor, yang pastinya jadi di sini. Yang pastinya diskusi ini perlu diteruskan dan juga perlu difahami dari masa ke masa. Terima kasih kerana bersama dengan kami membuka bicaranya untuk kita bincang dan juga fahami mengenai fasa endemik ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yahya Ma'arif.